Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama mulakan kelas kita pada malam ini sebagaimana biasa dengan membaca surah Al-Fatihah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan segala urusan kita pada malam ini dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberkati pertemuan kita dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan menjadikan kita hamba-hamba Allah yang lebih bertakwa kepada-Nya. Dengan yang demikian, Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا يا ربنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. اللهم اكتب السلم والسلامة والأمن والأمان لجميع البلدان عامة يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وخصوصا في غزة وفي فلسطين وفي لبنان. اللهم بدل خوفهم أمنا وحزنهم فرحا وهمهم فرجا يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Apa khabar semuanya? Sihat malam ni? Pak Hakimi, Juremi, Jaya, Alhamdulillah. Khadijah, sihat semua ya? Alhamdulillah. Baik, kita ucapkan selamat datang kepada semua dan juga kepada rakan-rakan kita yang daripada kelas ataupun daripada kelas KLMI Masteri lah. Sekarang dah tukar nama kan, KLMI Tadabbur. KLMI Tadabbur. Jadi, Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT dapat kita bergabung pada malam ini untuk sama-sama kita teruskan perjalanan kita dalam KLMI 17 ni, modul yang ke-16. Ya, modul yang ke-16, minggu yang ke-4. InsyaAllah, tabarakallah. Jadi, kita dah sampai ke hujung-hujung Form 10 ni kan. Jadi, saya nak khabarkan lah. Kita tak lama lagi, kelas ni dah nak sampai ke penghujungnya lah, tak lama lagi. So insyaAllah minggu depan akan mula topik yang baru. Maksudnya kita akan masuk kepada fi'il-fi'il yang ada huruf illah. Huruf illah. So nanti insyaAllah kita akan kongsikan nota yang baru untuk kita gunakan sepanjang topik yang tersebut tu lah. Tapi tu pun topik tu dia tak berapa in-depth sangat, sebenarnya hanya pengenalan dan insyaAllah kita akan go through sama-sama. Okay. So, itu ada sedikit pesanan daripada guru kita iaitu Ustaz Zul. Jadi, memandangkan kelas kita ni pun dah nak sampai ke penghujungnya. Jadi, kita dah banyak belajar.
kan, sepanjang 16 modul ni. Tak pasti berapa banyak yang kita dah dapat retain, dapat kita simpan, dan berapa banyak yang dah lupa. Kan? Jadi kita ataupun Ustaz menasihatkanlah untuk semua, bagi yang belum lagi, mungkin boleh consider lah untuk join QLMI Tadabbur. Okay. So QLMI Tadabbur kita akan go through cover to cover. Okay, cover to cover, that means Quran daripada Al-Fatihah hinggalah surah An-Nas lah, kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So far kita dah sampai surah Al-Baqarah, kan? Surah Al-Baqarah. Saya rasa Cik Mustafa ada join master ni, kan? Betul. Dari last week Ustaz dah sampai ayat berapa tu? Surah Al-Baqarah. Ingat ni. 154. 154. Kita dah sampai surah Al-Baqarah 154. Jadi merupakan satu di mana kita bukan kita akan dalam QLMI Tadabbur tu kita akan revise balik kan topik-topik yang kita telah pun lalui, dan juga at the same time kita akan go through tafsir dan juga tadabbur lah, pengajaran bagaimana Ustaz selalu nak kelas tu, kan. Banyak dia punya manfaat ni yang diraih. So insyaAllah lah nanti kita jadi Ustaz nasihatkan kalau nak join boleh inform admin. Okay. Bayaran dia ikhlas, pay as you wish, tak ada bayaran tetap, dan juga dia setiap hari Ahad, tetapi depends lah, tengok Ustaz punya schedule. Kalau Ustaz ada, dan rasakan mana. Dan juga kalau anda tak dapat hadir setiap minggu pun tak mengapa, sebab akan ada rakaman yang anda boleh tonton balik, insyaAllah. Okay. Baik, so hari ini kita sebelum masuk kepada exercise 10 tu, kita nak ulang balik ataupun kita nak start dengan surah Al-Hujurat dahululah. Okay, pada minggu lepas kita tak touch on surah Hujurat. Jadi last ayat yang telah kita cover adalah ayat 11, betul tak? Surah Al-Hujurat. Boleh dapat kepastian. Ini sementara kita dapatkan kepastian. Boleh saya mohon bersama semua, kalau siapa yang tak ada keuzuran boleh on video lah. Okay. Apa dia? Betul tak? Betul Ustaz, sampai ayat 11. Betul, ayat 11. Okay. Sebelum tu mari kita revise balik apa yang pengajaran yang telah kita raih daripada ayat 11. Daripada ayat 11 tu, siapa ingat lagi? Ada orang ke dalam kelas ni? Apa yang masih ada ingat lagi? Okay, Assalamualaikum Ustaz. Saya Salam. mulakan. Ayat 11 mengingatkan kita orang-orang yang beriman ni supaya jangan mengolok-olokkan kaum yang lain. Maksudnya macam mempersendakan lah. Kemudian khusus kepada juga kepada wanita yang suka mempersendakan wanita yang lain lah. Kemudian dengan cara itu sebenarnya kita mencela diri kita sendiri, dan jangan manggil orang lain dengan gelaran-gelaran yang buruk lah. Okay. Lepas tu yang terakhir sekali dia kata seburuk-buruk panggilan tu yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Okay. So ada beberapa
larangannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat 11 tu, di mana kalau kita lihat sebelum ni Allah Subhanahu Wa Taala katakan dalam ayat 10 bahawa orang yang beriman tu adalah sesungguhnya mereka adalah uh, bersaudara lah, kan. Betul. Jadi perlu ada kesatuan lah, kan, kesatuan di antara orang yang beriman. Jadi kita punya pegangan kita adalah selagi mana yang namanya Islam ataupun orang yang beriman tu, maka kita adalah bersaudara. Jadi Allah berikan larangan-larangan yang sekiranya kita buat akan menjejas persaudaraan tu, kan, menjejas persaudaraan tu, seperti apabila kita memperolok-olokkan orang lain, especially kalau orang yang beriman, kan, sesama orang beriman kalau kita memperolok-olokkan. Sebab apa nanti Allah akan terangkan pada ayat yang akan datang bahawa Allah melihat kepada apa? Melihat kepada keimanan, bukan kepada benda yang lain. Kan? Jadi antaranya juga Allah SWT dalam ayat 11 ni mengatakan bahawa ataupun wanita diberikan special mention lah, kan, di mana Allah mengatakan wala nisa'un min nisa'in. Jadi kerana mungkin ada di situ yang telah kita terangkan lah, cara wanita memperolok-olokkan dengan cara lelaki mungkin lain disebutkan, ataupun mungkin kerana wanita lebih ada kecenderungan untuk membuat perkara ni, maka Allah SWT berikan amaran. Okay? Dan jangan kita mencela diri kita sendiri dengan melakukan demikianlah. Kerana apabila kita melakukan sedemikian, maka ia menunjukkan akhlak buruk daripada kita. Kan? Jadi kita seolah-olah kita bila kita niat untuk memperolok-olokkan orang tapi kita menunjukkan akhlak yang buruk, maka at the same time kita memperolok-olokkan diri kita sendiri lah, ataupun kita mencela diri kita sendiri. Kan? Lepas tu ada jangan memanggil dengan gelaran-gelaran yang buruk, kan, gelaran-gelaran yang buruk. Juga termasuk dalam ni kalau kita ingat lagi wala tanabazu bil alqab. Kalau ingat lagi, tanabazu tu adalah panggilan yang buruk, tapi bil alqab, laqab tu biasanya panggilan yang positif. Kenapa dia kat situ? Kerana kadang-kadang kita gunakan gelaran yang positif tapi kita maksudkan yang buruk. So sebagai sindiran lah, kan, sarkazm. Itu pun tak dibenarkan. Okay. Dan akhir sekali Allah SWT katakan sekiranya kita pernah lakukan benda ni, maka kita hendaklah bertaubat. Kalau kita tak melakukan demikian, maka kita tergolong daripada orang-orang yang zalimun. Okay. Kita doa kepada Allah SWT, maka moga-moga kita terhindar daripada sikap yang sedemikian. Okay, baik. So ayat yang ke-12 kita akan baca dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. Okay, baik. Cuba kita lihat ya ayyuhallazina amanu, terjemahkan. Wahai orang yang beriman. Semua boleh unmute lah. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu. Ijtanibu. Maksudnya apa? Tahu tak? Jauh. Okay. Kalau tak Jauhilah. tahu, ni jenis jauhilah. Okay, jauhilah. Ni jenis kalimah apa ni? Fi'il amr. Ini adalah fi'il amr. Fi'il amr. Fauzi ke tu? Fi'il amr. Okay, fi'il amr. Siapa dia punya fa'il dia?
Mereka. Mereka. Bukan mereka. Apa? Semua. Kamu semua. Kamu semua. Semua. Apa tanda dia? Wow. Kalau kita ingat lagi, Wow ada waw alif. jamak. Waw Kan ada waw jamak. jamak kat belakang tu kan. Dia menunjukkan bagi kamu semua. Okay, so ijtanibu tadi bermaksud jauhilah. Kamu semua jauhilah. Kalau kamu semua jauhilah, ni form apa? Ingat lagi tak? Kalau tengok pattern dia tu. Ijtanibu. Ifta'ala. Form 8. Ifta'ala. So ifta'ala adalah form 8. So ijtanaba yajtanibu. Cuba kita buat sama-sama dia punya sorof dia. Ijtanaba Istanaba yajtanibu ijtinaban. Ijtinaban. Fahuwa mujtanibun. Mujtanibun. Okay, terus. Uniba. Ujtaniba. 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 Haniba. Bukan itu Yujtanabu. Yujtanabu. Ijtinaban. Ijtinaban. Bahwa mujtanabun. Bahwa mujtanabun. Okay. Al-amru minhu. Ijtanibu. Wanahyu anhu. La tajtanib. Wazarhu minhu mujtanabun. Okay. So ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah. Jauhilah apa? Kasiron. Apa maksud kasiron? Kebanyakan. Banyak. Banyaklah. Kasiron maksudnya berbanyak. Okay, banyak. Kasiron isim kan? Isim. Apa dia punya kedudukan dia? Rafa, nasab, jar. Nasab. Okay, nasab. Kenapa dia nasab kat sini? Maf'ulun bi. Dia menjadi maf'ulun bi lah. Ijtanibu, jauhi apa? Jauhilah berbanyak. Banyak minadh-dhann. Dari sangkaan. Dari prasangka lah. Prasangka. Ataupun sangkaan lah. Okay, so Allah SWT berikan satu perintah dekat sini. Wahai orang yang beriman, jauhilah berbanyak daripada prasangka ataupun sangkaan. Kenapa Allah SWT katakan inna ba'dadh-dhanni ism? Apa maksud inna ba'dadh-dhanni ism? Sesungguhnya sebahagian daripada prasangka itu adalah dosa. Prasangka itu adalah dosa. Okay. So ni jenis kalam apa ni? Kalam insya. Kalam insya ke kalam khabar? Kalam insya. Kalam insya sebab ada panggilan. Seruan. So pada permulaan tu ada ya ayyuhallazina amanu adalah kalam insya kerana ada seruan. Kemudian ni ada ijtanibu tak? Ada fi'il amr. Fi'il amr. So kalam insya juga kan? Kalam insya juga. Okay. Kemudian ada inna ba'dadh-dhanni ism. Itu kalam apa? Inna ba'dadh-dhanni ism. Dia jumlah apa dulu? Jumlah ismiyah. Ismiyah lah. Ya. Kan jumlah ismiyah. So inna ba'dadh-dhanni adalah jumlah ismiyah. Lepas tu dia kalam apa? Dia ada taukid Dia ada taukid. Dia ada tak antara 5 benda yang insya tu? Inna ba'dadh-dhanni ism. Ada pertanyaan? Ada panggilan? Panggilan, larangan atau perintah. Ya tu. Seruan atau pengharapan. Ada tak antara 5 tu? Inna ba'dadh-dhanni ism. Tak ada kan? Tak ada. So ni adalah kalam khabar. Kan? Kalam khabar yang which level? So,
Talabi. Ibtidai, tolabi, inkari. Ke semua dah lupa ni? Talabi. Talabi. Tolabi lah. Kerana ada inna tu kan. So ada satu Salabi. penegasan inna. So inna ba'da dhanni ism. Kalau kita ingat lagi kan, kita revise balik Inna mesti ada isim inna. Isim inna ada mana? Semina. Isim inna dia kena cari isim kan? Isim yang dalam kedudukan rafa' ke nasab? Nasab. Nasab. Jadi kat mana ada nasab ni? Ba'da. 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 So ba'da ni nasab kan? So dia menjadi isim kepada inna. So isim inna. Semina. Isim Betul. inna. Dan ba'da dengan zon? Mudah-mudah fu'il. Mudafun ilaih. Mudafun ilaih. Jadi isim pula menjadi apa ni? Kenapa dia ismun dia rafa'? Ismun rafa'. Khabar inna. Dia menjadi khabar. Inna. Ya. So inna ada isim inna, ada khabar inna. So inna ba'da dhani isim. Dan sesungguhnya sebahagian daripada prasangka itu adalah isim. Apa maksud isim? Dosa. Dosa. Okay, dosa. Sebahagian daripada itu adalah dosa. Okay. Sebahagian daripada prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Okay, terjemahkan. Wala Dan Dan jangan La tajassasu. Jangan apa? Tajassasu. Tajassasu. Tajassasu maksudnya apa? Mengintip. Intip. Kan mengintip. Spy lah. Okay. Wala tajassasu, jangan mengintip-ngintip. Wala yaghtab. Apa maksud wala yaghtab? Wala. Dan jangan kamu semua mengumpat. Yaghtab Wala mengumpat. Yaghtab. Wala yaghtab. Siapa fa'il dia? Wala Kamu yaghtab semua. ba'dukum. Kamu semua. Wala yaghtab. Oh, ba'dukum. Ba'dukum. Ba'da. Jadi ba'da tu menjadi apa pula? Kenapa dia nasab kat situ? Maf'ul. Maf'ul mutlak. Kan. Bukan? Kan. Maf'ul mutlak. Kalau dia nak kena tengok fa'il dia, kalau fa'il dia sama. Ni bukan fa'il dia tak sama kan? Oh. Ulum bi. Dia menjadi maf'ulun bi. Okay, dia macam gini. Kalau kita tengok balik kan, wa tu adalah dan, la ni la apa? Larangan. Jangan. Larangan. Larangan ni adalah intonasi berapa? Kalau kita dah belajar, kita ingat balik, recall balik. Larangan. Tak tahu. Tak ingat ya. Tak ingat intonasi berapa lah, tapi kita ingat itu adalah intonasi kan? Ya, Betul tak? betul. Okay, then bila la ni dia masuk kepada fi'il apa? Mudhari'. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Dan apa dia akan lakukan pada fi'il mudhari' tu? Menjazamkan fi'il mudhari'. Menjazamkan fi'il mudhari'. So tajassasu dia dijazamkan tak? Ya. Apa tanda jazam dia? Gugur nun. Nun tu digugurkan sebab asalnya adalah tajassasuna. Kan? Tajassasuna. So tajassasuna dia ni adalah form berapa agaknya? Form 5. Form 5. Okay, so try buat form 5 tajassasa. Tajassasa. Ya tajassasu. Tajassasu. Tajassasa ya tajassasu. Tajasasa ya tajassasu. Ya. Takkan Cik Fauzi dengan Safa je. Mana yang lain? Tajassusan. Bahwa Tajassasu ya tajassasu. Tajassisan. Fahuwa mutajassisun. Okay, lagi. Tujuh sisa. Yutajassasu. Tajassasu.
tajassusan, Dan Tajassusan. fahuwa Bahwa mutajassasun, mutajassasun. Amru minhu. Amru minhu tajassas, tajassas. An-nahyu Wan-nahyu anhu anhu la la tatajassas. Wa zarfu wa zarfu minhu minhu mutajassasun. 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 Tajassas. Susah lah. Tajassasa. Kan? Tajassasa ya tajassasu, tajassusan. Okey. So itu adalah form yang kelima. Kan? Apa dia punya maksud tersirat form 5, ingat lagi? serius, bersungguh, Ini Memerlukan sungguh-sungguh ketelitian, memerlukan ketelitian, ketelitian, fokus yang lebih, fokus usaha lebih yang keras keras lebih. dalam mencapai sesuatu. satu. Dalam mencapai sesuatu. Okey, so kita letakkan kat sini. Ini adalah form yang ke form 5. Kan, form 5. Jadi kita nampak form 8 kan? Ishtanam. So, form 8. Okey, wala yaqtab pula. Tadi ni adalah Sorry, juga. Ustaz, kalau tajassasu should be yellow, right? Yes. Sorry, tak maaf. Thank you. Okay, tajassasu wala yaqtab. Yaqtab tadi maksudnya mengumpat jangan mengumpat. Okay, yaqtab dia form berapa pula? Agaknya. Wala yaqtab. 1. Form 1. Form Kan. 1. Okay, ni adalah form 5 juga. Form 5. Form 5. Sebab dia ada huruf illah. Okay, akar kata dia adalah bukan ghain. Ghain ya dengan ba. Ghain ya dengan ba. Okay. So dia punya sorof dia yaghtabu yaghtab fahuwa bukan yaghtabu ightiyaban fahuwa mughtabun. So dia ada sukar sikit lah sebab ada huruf illah. Okay, tapi yang pentingnya kita tahu ni adalah form 5 dan juga dia ada dia ada huruf illah. Okay, siapa tadi kita katakan dia punya fa'il dia? Ba'dukum kan? Ustaz, Ya, Quran app saya tahu form 8 Ustaz. form 8 Ya. Oh ya, correct, form 8. Saya salah tulis. Okay, form 8 betul. Okay, so tadi kita kembali kat ni, wala yaqtab dan janganlah mengumpat. Siapa yang mengumpat? Ba'dukum ba'da. So ba'dukum, ba'du ni adalah maksudnya apa? Sebahagian kan? Bahagian. Sebahagian kan? So bahagian daripada siapa? Kum. Apa maksud kum? Kamu semua. Kamu semua. So janganlah sebahagian daripada kamu mengumpat sebahagian yang lain. Sebab tu kita katakan yang ini adalah fa'il dia. Kan? Sebab dia ada rafa' ni menjadi fa'il. So jangan sebahagian daripada kamu, janganlah sebahagian daripada kamu mengumpat sebahagian yang lain. Sebab tu yang ba'da yang akhir ni menjadi dalam kedudukan nasab. Dia menjadi maf'ulun bi. Ya. So wala yaqtab ba'dukum ba'da. Janganlah sebahagian daripada kamu mengumpat sebahagian yang lain. Sebenarnya Allah SWT katakan ayuhibbu. So yang tadi, okey, sebelum kita masuk lagi tu, wala tajassasu wala yaqtab ba'dukum ba'da. Ni kalam apa pula? Larangan. Larangan kan? So larangan adalah kalam insya. Jadi Allah SWT melarang. Jadi kalam insya memerlukan respon daripada kita. Kan? Allah kata jangan mengintai-intai dan juga ataupun jangan mengintip-intip dan juga jangan mengumpat. Sebahagian daripada kamu mengumpat sebahagian yang lain. Sebenarnya Allah katakan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Okey, so step by step. Ayuhibbu, apa maksud dia?
Ayuhibbu. Okey, saya Adakah nak tanya. Ni ayuhibbu satu kalimah ke dua kalimah? dua? Dua. Dia ada hamzah istifham. Ada Dia ada hamzah. Dia ada hamzah istifham. So ada hamzah istifham. Kemudian ada fi'il. Apa maksud yuhibbu? dia mencintai. Dia mencintai. So dekat sini siapa dia, mana dia punya fa'il dia? Ahadukum. Ahadukum. Apa maksud ahadukum? Tu Okey. Ahad. Ahadukum. Apa satu. maksud ahad? Ahad maksud satu kan? Satu. Seorang daripada kamu semua. Satu dari kamu semua. Okey. So adakah seorang daripada seorang daripada kamu mencintai lah kan atau menyukai ayyakula. Ayyakula. Ya, Yakula. pula dia Yakula memakan. apa? Memakan. Yakula memakan. Okey, so an ni an apa? Ingat lagi tak? Ni kita pernah belajar kan an ni. Adakah dia salah satu daripada intonasi yang pernah kita belajar namanya an masdariyah. Kan? An masdariyah dia adalah intonasi yang ke-11. Kan? So dia masuk kepada fi'il mudhari' yang kita nampak kat sini yakula. Okay, apa tanda apa kedudukan yakula ni? Rafa, nasab ke jazam? Nasab. Nasab. Ni kira hari ni malam ni Haji Mustafa pukul semua. Saya Mana punya pergi dah. Kilami 17 apa jadi? Jazam. Okay, so yakula dia baris atas kan? So baris atas maksudnya dia nasab lah. Nasab. Okay, so nasab. Kenapa dia nasab? Sebab ada an tu. Ingat lagi apa fungsi an masdariyah? Buat fi'il mudhari' jadi isim. Mengubah maksud fi'il mudhari' menjadi Isim. isim. Jadi masdar. Isim masdar lah. Kan? So kalau dia mengubah maksud fi'il jadi isim, jadi maksudnya jadi lebih kuat ke lebih lemah? Lagi kuat. Lebih kuat. Lebih kuat lah. Jadi bila Allah SWT katakan ayuhibbu ahadukum ayyakula, adakah kamu salah seorang daripada kamu mencintai untuk makan? Makan tu Allah nak tekankan ataupun nak emphasizekan. Kan? Sebab dia ditukarkan maksud dia menjadi maksud isim masdar. Okey, makan apa? Yakula lahma. Apa maksud lahma? Daging. Ahmad daging. Daging siapa? Akhihi. Akhihi maksudnya apa? Saudaranya maitan. Yang mati. Yang sudah mati. Okey, cuba tengok yang maitan ni kan. Kenapa dia dalam kedudukan nasab agaknya? Kenapa agaknya dalam kedudukan nasab? Uli ajli. Maf'ul Maf'ul li bi. ajli. Maf'ul bi. Cuba buka apa-apa apps ke apa. Check dia punya i'rab dia. Kenapa? Ada tak? Siapa yang dah check? Maitan. Jadi hal. Menjadi Hal menerangkan keadaan. dia mansub kerana dia hal lah. Hal siapa? Hal bagi kalimah mana? Akhihi. Saudaranya. So menjadi hal bagi saudaranya tu. Jadi Allah SWT, adakah salah seorang daripada kamu mencintai untuk makan daging saudaranya
dalam keadaan saudaranya tu dah mati. Kan Alah. dia dalam keadaan mati. Ustaz. Fakarihtumuhu. Apa maksud fakarihtumuhu? Okay, boleh kita pecahkan dulu fakaritumu berapa banyak perkataan guys? Dua kalimah kat dalam. Fakari maka. Dua. Fakari tumu. Satu. Tiga. 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 Apa kalimah dia? Fa, Maka. Ada fa, Fa lagi maka. kari, Kari. tumu, Kari tumu. karihtumu hu. Hu. dengan hu. Okay, so fa tu adalah maka. Araf lah. Karihtumu dia fi'il apa? Kari tumu. Fi'il madi. Oh, fi'il. Madi. Fi'il madi. Okay, Madi. fi'il madi siapa dia punya fa'il dia? Hu. Apa? Yang hu-nya. Mu. Hu. Hu. Kamu. Bukan. Mereka. Mereka bukan. Kamu Bukan. semua. Kamu semua. Mu. Kamu semua. Okay, so dia punya fa'il dia yang ni. Tum. Tum. Kan fa'ala, kalau hum fa'al apa ni? Fa'altum kan? Fa'altum. So karihtum. Kari Yang tum. waw ni, yang waw kat belakang ni cuma tambahan untuk memudahkan bacaan. Okay, Itu. so dia untuk memudahkan bacaan. So fakarihtumu. Kalau nak baca fakarihtumhu kan susah kan? Fakarihtumhu. Jadi dalam keadaan untuk memudahkan bacaan ditambahkan waw kat situ. Fakarihtumuhu. Okay. So apa maksud fakarihtumuhu? Maka kamu jijik. semua Jijik. so pernah dengar perkataan kalimah makruh tak? Ya. Makruh. Makruh tu adalah pattern apa? Makruh. Master. Bukan. Kalau saya katakan makruh. FM of Simak. isim maf'ul. Isim Isim maf'ul. maf'ul. Ul. Maf'ul dia punya akar kata dia kaf ra dengan ha. Kaf ra Kaf, ra, dengan ha. Apa maksud makruh yang anda faham? Benda yang dibenci. Benda yang dibenci. Jadi kalau fakarihtumu, Benci. karihtum, maka kamu semua membencinya. Karihtum maksudnya kamu semua membenci. Membencinya. Okay, membencinya. Wattaqullah, dan Takwalah Allah. kamu Kamu. kepada Allah. bertakwalah kamu kepada Allah. Okay, ittaqu. Allah. Fi'il apa? Fi'il Aman. amr. Fi'il amr. Pattern berapa ni? Form apa? Ittaqullah. Momen. Form 2. Kan. Form 2 kan. Kan. Ittaqullah. Form apa? Hmm. Form Form 5. Form 8. Lapan. Form 8. Apa? Ittaqullah. Kan? Kan ada penambahan. Form 8 kan bertambah hamzah wasal kat depan. Lepas tu ada tambah ta kan? Ittaqullah. So nampak sini ada hamzah wasal dan juga ada tambahan Form ta kat situ. 8. Maksudnya adalah form 8. Form 8. Dan bertakwalah kamu semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Sesungguhnya Allah Punya Allah Maha Tawwabur penerima Rahim. taubat. Maha Dan Maha Memberitahu. Penerima taubat dan Maha penyayang. dan Maha Penyayang. Maha Okay. Okay, so sekarang kita dah terjemahkan ayat tersebut.
kita lihat pula apa yang Allah SWT sampaikan kepada kita ni. Kita cuba perhatikan Allah memanggil kita, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ijtanibu katsiran minadh dhann. Ya, Allah SWT katakan jauhilah apa? Banyak daripada bersangka-sangka lah. Kan, bersangka-sangka. Kerana apa? Kerana Allah berikan dia punya alasan dia ataupun berikan dia punya sebab dia. Reason dia kerana inna ba'dal dhani isu. Sesungguhnya sebahagian daripada sangkaan itu adalah dosa. Okay. Kalau kita perhatikan ayat ni, Allah tak katakan jauhilah bersangka-sangka. Betul tak? Allah tak kata ijtanibu dhann. Tapi Allah katakan ijtanibu katsiran minadh dhann. Okay. So ada orang bila baca ayat ni dia kata, oh Allah SWT katakan kita tak boleh bersangka-sangka. Bukan tak boleh bersangka-sangka, tapi kita jangan banyak bersangka-sangka. Kan, there is a difference between ijtanibu katsiran minadh dhann dengan ijtanibu adh-dhanna katsiran. Apa beza dia? Kalau kita katakan ijtanibu adh-dhanna katsiran. Adh-dhanna katsiran. Kan? Jauhilah bersangka banyak-banyak lah. Kan? Tapi dekat sini Allah SWT depankan mana? Katsira ke dhanna? Dalam ayat ni. Katsiran. Katsira. Jadi sebab kita hidup ni tak ada sangkaan langsung lah. Kan? Kita mesti ada sangkaan. Kan? Orang kata you cannot judge people. Tapi kalau kita tak judge people, kita susah. Betul tak? Betul. Sometimes we need to judge. Dan kita perlu judge, kita perlu bersangka. Lebih-lebih lagi, tapi biasanya Allah ataupun Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk bersangka baik lah. Banyakkan bersangka baik. Betul tak? Jadi Allah dekat sini yang dimaksudkan katsiran minadh dhanni adalah jangan terlampau banyak sangat bersangka-sangka. Okay. Kerana apa? Kerana Allah SWT katakan inna ba'dal dhanni, ada sebahagian daripada sangkaan tu adalah yang buruk. Okay, ataupun dia dosa lah, akan mendatangkan dosa. Kan? Kerana lepas tu Allah SWT katakan wala tajassasu, janganlah suka mengintip-ngintip dan janganlah sebahagian daripada suka untuk mengumpat sebahagian yang lain. Okey. Ada berapa banyak larangan kat dalam ataupun berapa banyak perintah dan larangan ada dekat dalam the first two parts of the ayat ni. Kita nampak. Pertama yang ni kan, ijtanibu katsiran minadh dhann. So ni adalah satu. Kedua adalah yang ni kan, wala tajassasu kan. Betul tak? And then the last one is yang ni lah, wala yaghtab ba'dukum ba'dakum. So Allah SWT mengajarkan kita 3 perkara. Jauhilah banyak bersangka. Okay. Sebab apabila kita banyak bersangka, kan, sangka tu apakah dia satu yang kita yakin ke kita tak yakin? Tak yakin. Tak yakin. Biasanya kita tak yakin kan, kita suspect kan. Sedang kita kata suspect lah, sangka tu kita suspect. Suspect boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. It's something which is not yet confirmed that is true. Jadi Allah SWT kata kalau dia tak ada apa-apa benda concern dengan kita, kita tak perlu sangka-sangka pun. Sebab dia bukan satu yang truth, yang fact. Kerana apa? Kalau kita dah banyak bersangka, dia akan menimbulkan apa pada diri kita? Was-was. Was-was akan menimbulkan curiosity, betul tak? Kita nak tahu. Jadi bila kita nak tahu, kita nak cuba untuk cari kebenaran dalam sangkaan kita tu, apa kita akan lakukan? Kita akan mula untuk mengintip-ngintip. Betul tak? Kita nak cari kebenaran daripada sangkaan tu.
Oleh kerana itu Allah SWT katakan jangan mengintip-ngintip. Okay. So the first one is paling penting sekali adalah kita jauhi bersangka. Sebab kalau kita tak jauhi bersangka, dia akan lead to the second one. Dia akan membawa kita untuk lakukan dosa yang kedua, iaitu mengintip-ngintip orang. To the point that sampai mungkin boleh jadi kita nak ngintip-ngintip tu sampai kita mencerobohi tempat orang lain lah. Kan, sebab kita nak tahu sangat. Cari Dan yang kesalahan. ketiga, mencari kesalahan lah, betul. Mencari kesalahan. So yang ketiga adalah wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan mengumpat sebahagian daripada kamu daripada sebahagian yang lain. Okey. So apabila kita kalau dah bersangka, lepas tu kita mengintip untuk cari kebenaran, dan boleh jadi apabila kita mengintip tu kita mendapat kebenaran bahawa sangkaan kita itu betul. Betul tak? Tapi biasanya kan bila kita dah tahu keburukan orang kan, apa kita akan buat? Kita akan cerita pada orang lain. Kita akan sebarkan. Maka akan mendatangkan kemudaratan. Jadi Allah SWT katakan yang ketiga tu jangan mengumpat. Because if you don't do the first one, tak jaga yang nombor satu, bersangka tu dia akan membawa kepada nombor dua. Dan selepas nombor dua dia akan bawa kepada nombor tiga. Jadi Allah SWT berikan larangan dekat sini. Okey. Kemudian Allah SWT katakan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Apabila kita melakukan kerja yang nombor tiga ni, kan? Apabila kita melakukan perkara yang nombor tiga ni, umpat, Allah SWT berikan misal ataupun berikan perumpamaan. Apabila kita mengumpat salah satu sama lain, maka dia seumpamanya saudara yang kita umpat tu seolah-olah kita sedang makan daging dia. Padahal dalam keadaan dia sudah mati. Dia telah pun menjadi mayat, kita makan daging dia. Jadi Allah SWT mengajar kita untuk fikir, kalau kita suka buat benda tu, suka makan daging saudara kita yang sedang mati, maka silakan buat. Tapi kalau kita tak suka, maka jangan buat. Okay, wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah SWT maha suka untuk memberi taubat. Dia sangat suka untuk memberi taubat, dan dia juga maha penyayang. Okey. So ni adalah pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat 12 ni. Antara jugalah yang orang sering katakan bila Allah SWT katakan wala tajassasu, jangan kita suka mengintai-intai. Kadang-kadang kan kita suka jalan depan rumah orang kan. Kita maklumlah kita ni tinggal rumah HDB kan, betul tak? Jalan daripada lift di rumah, kadang kita neighbor buka pintu ke buka tingkap, kita lihat kat dalam, betul tak? Tadanya. Itu juga kita masuk daripada tajassasu. Sebab apa yang berada di dalam rumah orang tu adalah satu tempat yang private lah. Walaupun dia buka tingkap, tapi kalau boleh kita cuba elak untuk melihat ke dalam. Okay, so itu juga adalah tajassasu. Okay, so itu antaranya yang boleh kita, bagaimana untuk kita yang ataupun apa yang boleh kita amalkan lah daripada ayat. Alright, so itu adalah ayat yang ke-12 dalam surah Al-Hujurat. InsyaAllah nanti kita akan sambung pada ayat yang ke-13 pada minggu depan ataupun minggu seterusnya. Ada apa-apa soalan so far? Okay, so kalau tak ada soalan, insyaAllah hari ini kita masuk kepada latihan kita exercise ayat form 10. Exercise form 10. Minggu lepas kita dah cover, tinggal lagi 4 kan, baki. So hari ini kita akan masuk pada example yang di mana surah Al-Baqarah tu. Okay, saya nak buka yang ni lah. Ada saudara kita iaitu Cik Juraimi, usahanya boleh kita lihat dekat sini.
Okey, ayat surah Al-Baqarah ayat 282 ni, hmm, ayat ni berkenaan dengan apa? Cik Jeremy, Hutang. ayat ni berkenaan Berhutang kan? berhutang. So, bagi mereka yang belum tahu lagi, ayat 282 ni adalah ayat berkenaan dengan hutang dan juga dia adalah ayat yang terpanjang di dalam Al-Quran. Okey. Ini adalah ayat yang terpanjang di dalam Al-Quran. Ayat ni adalah, kalau kita lihat dalam mushaf tu, di satu page lah. The whole page is just one ayat. Okey. Baik. Apa kalimah dalam ni kan? Wastashhidu syahidaini, mana form 10 dia? Kalimah mana tu? Wastashhidu. Istashhidu. Wastashhidu. Ni adalah isim ke fi'il? Wastashhidu. Fi'il. Fi'il Fi'il amar. amr. Fi'il amar. So, ni adalah fi'il amar. Okay. Wastashhidu adalah fi'il amar. Okay, dia punya akar kata dia apa? Syahadah. Syahid. Syahadah. Shin. So, syah. Ada. Okay. Jadi kita cuba buat dia punya tasrif dia. Istashhada, yastashhidu. Cuba sama-sama. Istashhada. Istashhada yastashhidu. Istishhadan. Istishhadan. Bahwa Mustashhidun. Mustashhidun. Ustushhida. Yustashhadu. Istashhadu. Istishhadan. Istishhadan. Fahuwa. Wa mustashhadun. Mustashhadun. Al-amru minhu. Amru minhu istashhid. Tashhid. Wa nahyu anhu. Anhu La la tastashhid. 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 Okay. Wazarfu minhu. Minhu mustashhadun. Mustashhadun. Okay, so istashhidu maksudnya apa? Memanggil untuk jadi saksi. So kalau kita ingat lagi form 10, antara form 10 maksud tersirat dia apa? Satu permintaan. Satu permintaan. So dekat sini kita request lah permintaan untuk jadi apa? Menjadi saksi. Menjadi saksi. Jadi dekat dalam ayat ni Allah SWT memerintahkan untuk mencari saksi. Mencari dua orang saksi. Syahidaini kan, wastashhidu syahidaini. Dan mintalah persaksian daripada dua orang saksi. Syahidaini. Okay, so ayat dia panjang kan. Jadi Masya Allah, tengok Cik Juraimi dia buat untuk the whole ayat kan. Okay, cuma satu perkara saya nampak kat sini Cik Juraimi, saya nak point out sikit. Okay, mungkin yang lain juga sebagai revision. Kalau kita lihat yang ni kan, wal yaktub form 1. Wal yaktub form 1 fi'il amr. Yang lain setuju tak yang ni? Wal yaktub form 1 fi'il amr. Katabar. Yaktub. Ni fi'il apa? Fi'il mudhari'. Mudhari'. Dia fi'il mudhari'. Okay, fi'il mudhari'. Form 1 tu betul. Okay, kataba yaktubu, dia fi'il mudhari'. Tapi ni kita pernah belajar kan? Ingat lagi tak apa benda ni? Wal. Wal maksudnya apa? Wataf. Taklah. Dan Wataf. Supaya- Wal. Ini antara intonasi kita pernah belajar dulu kan?
Intonasi berapa ni? Hendaklah lam. So ni ada lam amr. Hmm. Kan lam amr iaitu intonasi yang kedua. Lam amr maksudnya apa? Maksudnya hendaklah. Okey. Jadi bila dimasuki lam amr, fi'il mudhari' itu menjadi apa? Lam Jazam. Jazam. So dia menjadi jazam. Dia jadi jazam, kemudiannya barulah dia jadi maksud fi'il mudhari' itu menjadi fi'il amr lah. Kan? Kalau kita ingat lagi lam amr tu adalah amr untuk pihak yang ketiga ataupun pihak yang pertama kan. So wal yaktub, dan hendaklah siapa tulis. Seorang penulis lah katibun. Wal yaktub mana fa'il dia? Fa'il dia kat sini. Katibun. Dan hendaklah seorang penulis itu menulis di antara kamu dengan adil. Jadi dekat sini Allah SWT memerintahkan kita, antara pengajaran yang boleh kita ambil kat sini adalah apabila kita buat apa-apa perjanjian, kan, especially kalau hutang, maka perlu ada tulis. Black and white. Perlu ada penulisan. Okay? Tapi kalau kita baca ayat ni nanti kan, if you read through the ayat, Allah SWT juga berikan guidance bahawa kalau ada kepercayaan di antara kedua-duanya, maka dibolehkan untuk tidak tulis. Tapi yang sebaiknya tulislah. Okay? Antaranya juga ni adalah untuk memelihara si penghutang dan juga pemihutang. So hak kedua-duanya Allah SWT menjagalah dengan memberikan perintah ini, menulis tu. Kadang-kadang bila nak minta hutang tu kan, ataupun orang nak pinjam, nak ambil pinjaman, semuanya baik-baik lah. Tapi biasalah kan manusia kan, nanti bila dah dapat tu, semua nanti akan boleh berubah keadaannya. Jadi kalau ada penulisan, maka akan menjaga hak orang yang memberi hutang tu nanti. Taklah terkejar-kejar. Okay. So itu daripada ayat yang ke-282 daripada surah Al-Baqarah tentang hutang. Okay, kita lihat seterusnya pula pada ayat yang ayat yang ke-233. Okay. Allah SWT berfirman, wa in aradtum an tastardi'u auladakum. Okay, mana dia punya form 10 kat sini? Tastardiu. Tastardi'u. Okay, tastardi'u. Mana? Okay, tastardi'u. Apa dia punya akar kata dia kat sini? Rodoa. Rada. So akar rodoa. So akar katanya adalah rodoa. Okay. Tastardi'u bermaksudnya Menyusukan, memberi susu. memberi susu. So dekat sini ceritanya tentang apa? Tentang wa in aradtum an tastardi'u auladakum. Allah SWT memberikan perintah ataupun panduan bagaimana nak menyerahkan anak kepada ibu susuan. Okay. Bagaimana nak memberikan anak kepada ibu susuan. So dalam this portion of the Quran, dalam surah Al-Baqarah ni, Allah menceritakan tentang talak. Kan? Perihal talak. Apabila kedua sepasang suami isteri tu sudah lagi tidak sehaluan, tak boleh duduk bersama lagi, maka Allah berikan panduan dia macam mana nak keluar daripada hubungan tersebut. Kemudian Allah juga menceritakan tentang perihal bagaimana untuk tentang anak. Kan, anak tu ataupun bayi tu macam mana nak berikan pada ibu susuan.
So dekat sini bila kita lihat pada ayatnya, Allah SWT katakan yang ni kan, wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu. Betul, Tak Ustaz. terkeluar. Tak keluar. Assalamualaikum. Masalah. Semua masih ada lagi. Minta maaf lah banyak-banyak. Saya lupa nak plug saya punya ni. So dia bateri habis. InsyaAllah. Okey. Kat mana tadi kita? Yang tukar. Tadi. Saya kat mana tadi? Kita berhenti. Apa yang lah saya cakap yang awak dengar? Tastadium. Tadi. Astardiu. Okey. So berkenaan dengan yang ni, Allah SWT katakan kan, wa in aradtum an tastardiu auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Dia punya recording masih on. Okey. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Jadi Allah SWT katakan kalau kamu semua ingin untuk menyusukan tastardi'u, ingat tak form 10 kat sini apa dia punya maksud tersirat? Meminta kan? So tardi'u. So kalau kita nak meminta orang lain untuk susukan anak, auladakum fala junaha alaikum, maka tak berdosa, maksudnya bolehlah. Fala junaha alaikum, tak berdosa, boleh. Idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf, apabila kamu menyerahkan bayaran apa yang kamu berikan dengan betul. Okey, so maksudnya perlu berikan upah lah kepada wanita ataupun ibu susuan tersebut. Okey. So panduannya adalah perlu berikan upahan yang sesuai kepada ibu susuan tersebut. The keyword kat sini bila Allah SWT katakan boleh, idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Dengan apa? Baik ya. Dengan ma'ruf, dengan baik. Dia bukan sekadar berikan duit, ni duit sikit je lah untuk susuan tu, ibu susuan tu. Tapi Allah SWT katakan bil ma'ruf. Maksudnya perlu berikan dengan baik lah. Berpatutan. Yang berpatutan. Sebab dia dah tolong untuk berikan susu kan kepada anak kita. Maka perlu berikan dengan baik. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Jadi Allah SWT katakan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah SWT dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi kita mungkin fikir ni benda upah ni benda sikit je lah. Bukannya orang tahu pun kan. Tapi Allah SWT katakan bahawa dia maha melihat apa yang kita lakukan. Okay, so ni adalah panduan lah bagi mereka yang nak berikan anak kepada ibu susuan. So this is in ayat 233 of surah Al-Baqarah. Tengok kalau ada apa-apa yang ni. Catatan daripada Cik Juraimi. Tadabbur diri, kewajiban bagi seorang ibu untuk menyusui anaknya pada penyusuan yang pertama jika ia diceraikan. Jika tidak, maka kewajipan menyusui seluruh penyusuan.
Penjelasan mengenai batasan yang paling lama untuk menyusui ialah 2 tahun. Oleh kerana itu, melebihi 2 tahun tidak dianggap sebagai syariat. Bolehnya mengambil upah untuk menyusui, kewajipan nafkah dari saudara untuk saudaranya yang lain dalam kondisi fakir. Bolehnya seorang bapa mengatur untuk menyusukan anaknya melalui wanita selain ibunya sendiri. Okay, so dekat sini the best untuk berikan susu kepada anak adalah ibu sendirilah. Tapi sebagaimana tadi saya katakan, ayat ni dalam daerah atau kawasan dalam surah Al-Baqarah tentang talak. Jadi sekiranya terjadi penceraian dan ada bayi, anak tu masih kecil lagi dalam bayi, maka boleh sekiranya walaupun sudah bercerai, boleh juga berikan anak tu kepada si ibu untuk susu, untuk disusukan. Okay, untuk disusukan. Tetapi sekiranya kalau hak penjagaan tu jatuh kepada ayah, si ayah, dan ayah tu nak orang lain pula untuk menyusukan, boleh juga. Tapi perlu berikan upah dia lah pada ibu susuan tu. Tak kira lah sama ada ibu susuan tu ibunya ataupun ibu susuannya bukan ibunya sendiri. Tapi perlu berikan upah atau nafkah. Okay? Alright. So Allah SWT menjaga hak dan juga welfare lah. Welfare si anak dan juga welfare si ibu yang menyusukan. Okay. And the last one dekat sini kalau kita lihat, the second last one dekat sini. Bila Allah SWT katakan wa kanu mustabsirin. Mustabsirin adalah kalimah form 10 dia lah kat sini. Kan, mustabsirin. Mustabsirin apa dia punya akar kata dia kat sini? Basara. Besar. Basara. Apa maksud basara? Memandang ni. Melihat. Melihat. Okay. So ayat dia apa? Ayat dia 29-38 kan. Cuba kalau kita buka ayat dia yang ni. Cik Juraimi ada tulis, ada letakkan ayat dia kat sini. Okay. Wa'adan wa samuda wa qad tabayyana lakum min masakinihim. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ. Okay. Ayat ni berkenaan dengan siapa? Berkenaan dengan dua kaum. Kan? Allah SWT katakan, satu adalah kaum Ad dan yang kedua adalah kaum Samud. Okay. Dan Allah SWT katakan, وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ. Dan sungguh nyata bagi kamu semua daripada tempat-tempat tinggal mereka. Okey, kita masih ada tak kita kenal ada orang daripada kaum Samud dan juga kaum Ad pada zaman kita ni? Tak ada. Dah tak ada kan? Sebab Allah SWT dah musnahkan. Kan? Kerana keingkaran mereka, Allah SWT dah musnahkan kedua-dua kaum ni. Kaum Ad dan juga kaum Samud. Tapi anda tahu tak apa yang kelebihan yang Allah SWT berikan kepada kaum Ad dan kaum Samud? Dia mungkin gunung. Allah SWT berikan mereka bermacam-macam nikmat kan, antaranya kebolehan dan juga kepandaian untuk mengukir gunung menjadi tempat-tempat rumah-rumah mereka kan, mereka ukir daripada gunung. Walaupun mereka dah musnah, tapi Allah SWT katakan bahawa waqad tabayyana lakum min masakinihim. Masih boleh ada lagi peninggalan-peninggalan mereka daripada tempat-tempat tinggal mereka lah yang masih kita boleh jumpa. Kan? Dan Allah SWT katakan وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. Oleh kerana syaitan telah memperindahkan bagi mereka perbuatan mereka, فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ. Dan juga syaitan telah menghalangi mereka daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ. Dan Allah SWT katakan padahal mereka itu adalah orang-orang mustabsirin. Mustabsirin tadi daripada akar kata basara. Basara maksudnya pandang. Kan? Pandang. Apa beza basara dengan apa lain perkataan untuk pandang? Yang kita tahu. Ro'a. Ada ro'a. Kan? Ada ro'a. Wah. Lagi ada apa lagi?
Nazoro. Ada nazara. Kan ada nazara. Ada ro'ah. Dan juga sini ada basara. Dan ada basar. Okay, apa beza antara tiga ni? Agaknya. Ingat lagi tak? Saya rasa Ustaz Zul pernah kongsikan pun. Ingat tak? Siapa tak ingat angkat tangan? Apa? Oh, senang je semua angkat tangan Ha. Okay, so ro'a adalah lihat secara umum lah. Kan, ro'a melihat secara umum. Okay, kalau nazara tu adalah merenung, memerhatikan. Dia dengan lebih fokus saja, renung dan juga memerhatikan. Kalau basurah, kan, dia lebih kepada penglihatan daripada menggunakan mata hati. Okay, menggunakan mata hati. Jadi bila Allah SWT katakan kaum Ad dan kaum Samud ni, tadi saya dah katakan kan, mereka diberikan kepandaian dan juga kelebihan daripada Allah SWT. Dan ada nikmat daripada Allah SWT yang mereka telah diberikan. Tetapi oleh kerana kepandaian mereka tu ataupun kelebihan mereka tu, mereka menjadi sombong. Sehingga kan mereka tak nak taat kepada Allah SWT, tak nak patuh kepada Allah SWT. Okay? Dan Allah SWT katakan dekat sini, wa kanu mustabsirin. Allah menggunakan form 10. Okay, kalau Allah kita tengok form 10 kan, maksud tersirat adalah untuk meminta sesuatu kan, betul kan? Untuk request something kan. So how do we apply dekat sini kalau dia gunakan form 10 dengan basura ataupun dalam apa yang kita nampak ni mustabsirin. Okay. Bila Allah SWT gunakan form 10, tak semestinya form 10 tu seperti mana yang saya terangkan pada minggu lepas kan, tak semestinya untuk meminta sesuatu. That is general lah. Kan? Tapi form 10 juga boleh bermaksud kalau dia pair up form 10 dengan satu quality. Kan? Satu quality ataupun seperti yang ni kan, basara melihat kan, melihat dengan mata hati. Maksudnya kalau kita gunakan dengan form 10 bermaksud untuk menunjukkan yang mereka mempunyai ataupun mereka ada kualiti tersebut lah. Tadi saya kata menggunakan mata hati kan. Maksudnya bila orang yang boleh melihat dengan mata hati, dia adalah seorang yang bijak, diberikan kepandaian oleh Allah SWT. Oleh kerana itu kalau kita lihat dia punya terjemahan kat sini, mustabsirin bermaksud orang-orang yang berpandangan tajam. Kan satu kualiti yang baik tak? Orang yang boleh berpandangan tajam ni. Kan satu kualiti yang baik kan? Jadi Allah SWT nak terangkan kepada kita, walaupun orang yang ada pandangan tajam seperti kaum Ad dan juga kaum Samud ni, kalau diizinkan oleh Allah SWT, masih boleh juga syaitan menipu mereka dan juga menghalang mereka daripada melihat hidayah Allah SWT. Okay. Jadi sebab kepandaian itu ataupun kebijaksanaan itu diberi ataupun adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah kerana usaha seseorang. Okay. Jadi Allah SWT nak terangkan kepada kita kat sini, kita janganlah ataupun pengajaran yang boleh kita ambil kat sini, sekiranya kalau kita ada kelebihan kan seperti kebijaksanaan yang Allah SWT kurniakan kepada kita, bukanlah sebab untuk kita menjadi sombong. Kan? Sesama manusia tak bolehlah kita bersombong, apatah lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan sehingga kan kita lihat apa yang terjadi kepada kaum Ad dan kaum Samud, yang tinggal hanyalah bukti kepandaian mereka, iaitu tempat-tempat tinggal mereka, tetapi tak ada seorang pun daripada kaum mereka yang masih tinggal dekat situ. Allah dah musnahkan. Dan sekiranya kalau kita lihat kaum Ad dan kaum Samud yang diberikan kekuatan, kan, kepandaian tu boleh Allah SWT musnahkan, apatah lagi kita yang kalau kita compare dengan mereka, kita
punya kekuatan taklah kekuat mana pun, tak sekuat mereka pun. Kan? Jadi, satu benda untuk kita renungkan lah. Okay? So, tu daripada ayat uh, 29 daripada ayat 38 daripada surah Al-Ankabut. Okay, kita lihat apa catatan, kalau ada catatan tadabbur kat sini. Ni. Allah telah memberikan kecerdasan akal kepada kaum Ad dan Samud, tetapi walaupun mereka itu cerdas akal, tetapi berjaya juga ditipu oleh syaitan. Okay? Ini mengajar kita bahawa orang-orang yang pandai pun boleh tertipu dengan syaitan. Oleh itu, semoga aku istiqamah setiap hari beristighfar dan berdoa kepada Allah agar dijauhi dari syaitan dan lakukan perkara yang syirik, bid'ah dan yang dilarang. InsyaAllah. Barakallah. Okay. Okay, last question. Ataupun last example kat sini. Kita lihat dalam surah An-Nisa ayat 98. Illal mustad'afina minar rijal. Okay. Illal mustad'afina minar rijal. Okay, so ayat dia illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. So kita lihat kat sini mustad'afina form 10 kan? Apa yang akan kata dia? Macam mana kita nak keluarkan akal kata dia daripada yang ni? ضعفاء Dha'afa. So do ain dengan fa. Pernah dengar perkataan dhaif tak? Dhaif tu maksudnya apa? لما Lemah kan? Lemah. Jadi kalau mustad'afina, ini adalah isim fa'il ataupun isim maf'ul lah. Kan? Isim maf'ul. Mustad'afina. Okay, kalau isim fa'il dia macam mana pula? Mustad apa? Mustad إيه Mustad'ifah. So mustad'afin. يفين Kan? Yang beza dia hanyalah baris pada huruf ain tu lah. Ain. Mustad'afin. Okay. Jadi Allah SWT kan illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una. Okay, la yastati'una. Form berapa ni? Form 10 10. So dekat sini fi'il mudhari' kan. Fa'il dia adalah hum. Jadi mereka tidak mampu atau tidak kuasa hilatan wala yahtaduna sabila, dan mereka tidak mendapat petunjuk kepada jalan Allah SWT. Okey. Cerita ni tentang apa ni? Cik Jeremy ingat lagi tak kisah ni tentang apa? 68. Ada. Terjemahan Syekh. Okey, tafsir ringkas Al-Mukhtasar. Namun ancaman itu tidak berlaku bagi orang-orang lemah yang memiliki alasan yang dibenarkan, baik laki-laki, wanita maupun anak-anak. Iaitu orang-orang yang tidak berdaya untuk melindungi diri mereka dari kesenangan, kewenangan dan penindasan. Yang tidak bisa menemukan cara. Okey. Tak silap saya, okey. Sekejap saya lepas Okey. So ada cerita, ada kisah di sebalik ayat ni. Okay, mungkin kita buka ayat dia lah. Tadi pada surah An-Nisa ayat 98 kan. Okey, pada ayat 97, ayat sebelum dia kita lihat Allah SWT berfirman, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang para malaikat telah mewafatkan mereka ataupun mematikan mereka dalam keadaan zalimi anfusihim, iaitu mereka menzalimi diri mereka sendiri. Qalu fima kuntum. Maka malaikat itu berkata kepada mereka, qalu fima kuntum. Kenapa dengan kamu ni semua? Kan? Ataupun bagaimana dengan kamu ni semua? Qalu kunna mustad'afina fil ard.
Mereka kata bahawa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang tertindas di muka bumi ini. Qalu, mereka berkata, alam takun ardullahi wasi'ah. Tidakkah ataupun bukankah Allah SWT telah menjadikan bumi ini ataupun bumi Allah ini wasi'ah, luas, fatuhajiru fiha. Maka kamu boleh berpindah-pindah di dalamnya lah. Faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masirah. Maka mereka itu adalah tempat mereka adalah tempat neraka Jahannam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Wasa'at masirah. Illal mustad'afina minar rijal, kecuali orang-orang yang tertindas daripada golongan lelaki, wanita, wal wildan, anak-anak, la yastati'una hilatan, mereka tidak ada kuasa ataupun daya pun, wala yahtaduna sabila, dan mereka tidak mendapat petunjuk ataupun mereka tidak tahulah caranya untuk berhijrah. Okey, kisahnya macam ni. Kisahnya adalah tentang segolongan manusia ataupun segolongan orang Quraisy yang tidak berhijrah ataupun tidak turut berhijrah dengan Rasulullah SAW dan juga para sahabat yang lain ke Madinah. Okey. So mereka dah masuk Islam. Tetapi mereka enggan untuk ikut berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Kerana apa? Kerana mereka sangat sayangkan harta benda mereka. Kan? Sebab bila orang-orang Islam, bila mereka berhijrah daripada Mekah ke Madinah, mereka tak boleh bawa harta banyak-banyak lah. Kan? Sebab nanti orang Quraisy akan tahu. Dan juga orang Quraisy akan cuba untuk stop mereka daripada berhijrah. Jadi ada segolongan daripada orang-orang Islam ni, mereka tetap tinggal dekat Mekah kerana tak enggan untuk berhijrah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Berhijrah ke Mekah, Madinah, insya-Allah. Okey. Jadi apa terjadi adalah ketika perang Badar. Perang Badar is the first perangan. Jadi oleh kerana mereka tinggal dekat Mekah, mereka dipaksa untuk turut serta dalam perang Badar, tetapi mereka berlawan pada pihak Quraisy. Jadi bila mereka berperang dalam pihak Quraisy menentang kaum muslimin dekat Badar, maka di antara mereka ada yang gugur, yang matilah, terbunuh dekat perang Badar tu. Jadi dalam ayat 97 ni, bila kita baca, Allah SWT katakan bahawa para malaikat mewafatkan mereka, maksudnya mereka mati dalam perang Badar tu, dan kemudian malaikat datang kepada mereka dan malaikat tanya kepada mereka, kenapa kamu tak berhijrah, tak ikut sama? Oleh kerana kamu tak berhijrah, kamu telah menzalimi diri kamu sendiri dengan kamu berperang pada pihak Quraisy dan menentang kaum muslimin lah. Dan oleh kerana itu kamu mati, dan kamu mati secara sia-sia lah. Kerana tempat kamu adalah tempatnya neraka Jahannam. Tetapi Allah SWT berikan pengecualian. Pengecualian dia adalah mereka yang benar-benar tertindas. Maksudnya mereka memang tak mampu pun untuk berhijrah. Mereka uzur, lemah ataupun mereka uzur, dan mereka tak ada daya lah, seperti mereka yang mungkin golongan hamba, kan? Golongan hamba tak mampu untuk mencari jalan untuk berhijrah. Jadi Allah berikan pengecualian lah bagi mereka. So this is yang dalam surah An-Nisa, dan kita lihat kalau ada catatan tadabbur daripada Cik Juraimi kat sini. Okay, so Cik Juraimi katakan, alhamdulillah, kita mesti bersyukur kepada Allah kerana menganugerahkan kita berada di dalam negara yang berbilang bangsa dan berbilang agama, di mana pemimpinnya tidak memaksa atau menindas kita untuk membuat perkara bid'ah dan yang syirik. Tetapi jika kita melalui sedemikian ancaman atau tindasan dari pemimpin, kita hendaklah berusaha keluar dari negara itu. Dan Allah Maha Pengasih lagi Penyayang, akan memaafkan orang tidak berupaya dan berdaya untuk melindungi diri mereka sendiri dari tertindas. Jadi antaranya yang boleh kita ambil juga adalah kita bersyukurlah tentang keamanan yang kita
alami lah dalam negara kita kan, kita tak tertindas, kita boleh lagi mengamalkan agama kita kan. So kita jangan take it for granted lah. Kita doa kepada Allah SWT agar ia berterusan, dan juga moga-moga Allah SWT menjadikan negara kita lebih lagi Islamik lagi lah kan. Suatu hari negara kita jadi negara Islam pun alhamdulillah. Okey lah, itu saja yang saya nak sampaikan pada hari ini. InsyaAllah nanti minggu depan kita akan masuk kepada topik yang baru, iaitu topik tadi saya katakan apa? Topik fi'il mu'tal. Mu'tal adalah fi'il yang ada huruf illah. So insyaAllah nanti saya akan get admin untuk sharekan nota yang baru sebelum kelas pada minggu hadapan. Jadi anda boleh siapkanlah sama ada nak print ataupun nak gunakan yang soft copy nanti. Okay? Ada apa-apa soalan untuk malam ni? Tak ada? Okay. Kalau tak ada, alhamdulillah kita tutup. Saya minta maaf kalau ada apa-apa kekurangan ataupun tadi terjadi kegenjotan tu kan, teknologi. Saya mohon maaf. InsyaAllah nanti minggu hadapan kita akan sambung dengan topik yang baru. Tutup dengan tasbih kafarah ya suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.